Baik, jom kita beralih pula kepada panel yang ketiga kita. Ini orang hebat tuan-tuan. Bangunan hijau adalah rocket science. Momokan ini menyebabkan kami ni tak ada hati pun nak ambil tahu berkaitan dengan green building knowledge. InsyaAllah, kali ini kita akan berjemput panel kita yang ketiga. Saya perkenalkan Encik Muhammad Afiq bin Nur Adli yang merupakan Environmental Sustainable Design ESD, engineer di Surbana Jurong Malaysia Sdn Bhd yang dulunya dikenali sebagai Surbana International Consultant Malaysia Sdn Bhd. Kita sangat bertuah kali ini sebab Encik Afiq akan kongsikan tentang skop bidang building energy modelling dan sejauh mana aplikasinya dalam bangunan-bangunan di Malaysia. Jadi kami mendambakan nasihat kepada bakal-bakal graduan daripada KKTM Gading untuk berjaya dalam bidang ini berdasarkan kepada perspektif kacamata yang bersulamkan pengalaman Encik Afiq sendiri. Encik Afiq, the stage is yours. Terima kasih kepada Encik Khairul sebagai moderator. Jadi saya share screen dia. Baik. Silakan. Sebelum tu pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak KKTM Sri Gading kerana memberi saya peluang untuk bercakap. Jadi saya jarang buat benda-benda begini. Mungkin bagi kedua-dua panel Cik TV dan Cik Batia, benda ni adalah kebiasaan. Mungkin bukan kepada orang yang ramai tetapi kepada staff-staff dan juga itu kepada jadi bagi saya boleh dikatakan orang di belakang tabi. Jadi untuk menjawab soalan tuan moderator tadi, bidang energy modelling ni adalah rocket science. Saya boleh katakan ya dan tidak. Ya apabila kita tak tahu satu benda itu. Kita sebagai manusia kita takut kepada apa benda yang kita tak tahu. Jadi itu yang membuatkan kita rasa benda yang kita tak tahu itu kita rasa susah. Rocket science tu dalam terms dia kita akan untuk buat roket sangat susah kan. Jadi apa yang kita rasa kita tak tahu sangat susah. Dan bila untuk menjawab sebagai tidak, bila kita mengetahui sendiri apa itu energy modelling, sebenarnya ia bukanlah satu benda yang susah. Pengalaman saya selama 7 tahun dalam bidang ESD ni, saya graduate tahun 2014. Saya memang tak tahu apa-apa pasal energy modelling, pasal green building as a whole secara keseluruhan. Jadi untuk sampai ke tahap yang saya boleh katakan saya taklah pakar tapi tahu selok-belok energy modelling ni, saya bermula dengan di sebuah company bernama Care Sdn Bhd dan sebenarnya Encik Tipri adalah mentor saya. So, saya dapat berkongsi apa yang pengalaman saya sekarang ni adalah sepatutnya berterima kasih kepada Encik Tipri lah. Jadi dia cakap tadi dia rasa kerdil di antara panel-panel. Sebenarnya kalau diikutkan, saya lah yang paling kerdil dalam antara 3 panel. Cukup pengenalan dan untuk menjawab apa benda adakah ia rocket science atau tidak, ya dan tidak. Tapi saya lebih menjurus kepada tidak. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya rasa tadi Encik Tibri ada perkenalkan company dia dan saya juga akan perkenalkan company saya sedikit sebanyak untuk memberi gambaran kepada pelajar-pelajar yang bidang ini memang ada peluang. Walaupun company saya ni based di Singapura, tapi nak menunjukkan yang bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia benda ni applicable, boleh diguna pakai.
Jadi company saya Subarna Jurong, berpangkalan di Singapura, dan department saya dipanggil Sustainability and Resiliency Office. Okay, apa yang kami buat? Kami buat ESG consultant, dan specifically kami juga buat green certification, GBI, LEED, Green Mark, Green RE, dan kami juga buat carbon neutral consultancy dan juga guidebook untuk special project, untuk study, guidebook macam mana untuk spesifik kepada sesuatu bangunan contohnya. Itu saya pernah terlibat, dan boleh saya katakan guidebook ni sangat menarik untuk kita baca. Dan mungkin nanti saya akan kongsikan guidebook yang boleh dibaca oleh pelajar pelajar untuk menambahkan pengetahuannya. Tapi saya kena check ni, saya takut ada yang PNC, private and confidential. Jadi saya cakap tadi ada sustainability dan resiliency. Jadi walaupun kita concentrate untuk sustainability, kelestarian, kita Cik Batia tadi bercakap pasal penggunaan elektrik dan pengurangan bil elektrik itu penting. Bukan saja daripada segi untuk menjana elektrik itu sendiri yang mengeluarkan CO2. Kita di Malaysia, saya rasa kita banyak menggunakan arang sebagai source untuk mengenerate energi. Tapi juga kami di Subarna Jurong ada menawarkan orang panggil resiliency, ketahanan. Saya simpulkan di sini, contoh, kita ambil contoh Encik TB bagi tahu kita tentang banjir di negara Jerman ya. Jadi pihak kami boleh sort of macam predict kalau terjadi banjir, berapa jauh banjir itu akan masuk ke kawasan tanah besar daripada sungai ataupun laut, berapa lama dan berapa jauh dia akan pergi. Jadi tapi itu lebih kepada bukan bidang saya lah, cuma saya nak beritahu itu. Nak bagi tahu kepada semua, ada konsultansi untuk benda-benda begini. Department saya fokus kepada master planning, building dan interior. Nak saya simpulkan di sini, bangunan hijau bukan saja boleh dikategorikan untuk bangunan sahaja. Sebenarnya dia lebih meluas. Dia boleh merangkumi master planning sebagai contoh town planning, satu township yang baru akan dibina. Itu juga perlukan perlu dilaksanakan konsep-konsep green building. Dan juga also interiors. Dalam kita, maksud saya di dalam bangunan itu sendiri perlu juga ada elemen-elemen green. Okay. Seterusnya, okay, kita masuk kepada apa yang kami cuba bawa. Kami cuba bawakan tanggapan orang green building ni adalah kerja ESG consultant saja. Sebenarnya tidak. Saya setuju dengan Cik Batia dan semua orang sepatutnya bekerjasama, semua bidang. Jadi sustainability design merangkumi semua aspek-aspek ini. Tanpa salah satu daripada contoh architecture, kita takkan dapat buat green building. M&E juga, tanpa dia orang kita takkan dapat buat itu. Jadi semuanya perlu berganding bahu untuk kita dapatkan target kita. Daripada segi building energy modeling, apa yang kita boleh dapat daripada building energy modeling? Pertama sekali, saya boleh katakan building energy modeling ni kita bangunan itu belum dibina. Tetapi macam mana kita nak cari cara
untuk kita mengetahui dengan sebelum pembinaan apakah penggunaan elektriknya, bagaimanakah thermal comfort di dalam bilik itu, bagaimanakah lampu di dalam tu ada terang atau tidak, bagaimana ventilation di dalam satu bangunan. Jadi itu semua daripada kita tertanya-tanya, apa yang kita boleh buat ialah kita buat modeling. Dan modeling untuk energy modeling ni kita ada banyak yang kita boleh, banyak macam mana saya katakan, banyak skop yang kita boleh lihat. Building energy modeling ni bukan sahaja sebab energy itu sendiri bukan sahaja datang daripada aircon design, tapi ia juga datang daripada lampu, penggunaan lampu juga, menggunakan tenaga elektrik, dan boleh saya katakan di sini ada dua benda dalam sebuah bangunan. Active design dan passive design. Active design ialah benda-benda yang aktif yang diguna pakai, contohnya lampu dan aircon system. Dan passive design pula adalah design reka bentuk bangunan itu sendiri, di mana kita perlu ambil kira orientation dan sun shading design untuk kita dapatkan glare reduction, dan juga untuk penjimalan tenaga kita juga boleh gunakan daylighting design. Kita di Malaysia saya kira mendapat cahaya matahari yang banyak sepanjang tahun, jadi sepatutnya kita boleh gunakan strategi inilah. Dan satu lagi saya nak tekankan di sini, building energy modeling bukan sahaja berkisar tentang energi, ia juga berkisar tentang pergerakan udara di dalam bangunan itu sendiri. Jadi kalau kita pergi kepada slide seterusnya, saya nak fokuskan kepada gambar. Gambar ini adalah apa yang saya panggil tiba-tiba lupa terms dia. Dipanggil CFD, Fluid Dynamic Computation Fluid Dynamics. Ya, tu. Saya lupa sekejap, nervous. Jadi di sini sebelum kita design satu bangunan itu sendiri, kita boleh lihat wind flow di sekeliling bangunan itu. Adakah bangunan itu sesuai untuk direka bentuk sebagai natural ventilation? Kita tidak menggunakan sebarang air condition. Itu satu. Jadi saya nak tegaskan di sini, buka minda pelajar-pelajar yang building energy modeling ini bukan sahaja energy, tapi banyak lagi contoh seperti yang saya cakap CFD ini. Ini saya kira di Malaysia agak kurang penggunaannya. Mungkin Cik Tibri boleh betulkan saya kalau saya salah, sebab saya pun dah lama tinggalkan bidang di Malaysia ni. Tapi di Singapura benda ini sangat diperlukan. Kalau boleh saya share satu lagi slide. Okey. Untuk untuk building energy modeling ni, kenapa ia penting ialah untuk dalam ketiga-tiga saya pilih 2 lokal dan 1 international. Dan GRIA ini also boleh dikatakan beradik-beradik kepada Greenmark di Singapura. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini, semua ketiga certification ni punya requirement untuk reduce
energy and reduce energy usage. Total building energy consumption, kita kena ada satu penanda aras dan kita mesti kita punya tahap itu mesti lebih daripada penanda aras itu. Contoh untuk Green RE, boleh tengok prerequisite untuk certification tahap gold dan platinum. At least 25% energy saving dan at least 30% energy saving. Jadi nak tak nak, kalau kita mahukan tahap certification yang lebih tinggi, requisite ni kita mesti patuhi. Kalau tidak, kita takkan boleh dapat sertifikat daripada Green RE. Jadi apakah cara untuk kita dapatkan 25% dan 30% energy saving ni? Jadi tentu jawapannya daripada energy daripada building energy modeling. Okay. Kemudian kita pergi ke gambar ni. Ini adalah bangunan sebuah bangunan yang saya sendiri yang mendapatkan sertifikat GPI-nya di peringkat akhir yang dipanggil Completion and Verification Assessment. Jadi bangunan ini sebelum kita hantar daripada design stage lagi, kita untuk mendapatkan penggunaan tenaga yang rendah, kita mesti predict. Dan predict tu kita tak boleh menggunakan calculation Excel. Kita kena gunakan building energy modeling. Jadi apa yang saya buat itu, saya replicate lebih kurang lah boleh katakan bentuk bangunan itu sendiri. Jadi dia bukan sahaja boleh digunakan pakai untuk bangunan yang akan dibina, bangunan yang sudah dibina juga, jika kita ada info-infonya, kita boleh bina di dalam software-software yang ada di pasaran. Juga ini floor plate ataupun floor plan kepada MyTown Shopping Center itu sendiri. Dan kita bandingkannya, kita boleh dapat almost lebih kurang. Walaupun kebanyakannya boleh saya katakan tidak terlalu detail, tetapi luarannya sama. Dan warna-warna ini semua menunjukkan yang kita sudah masukkan input untuk setiap space-space ini. Contohnya biru boleh kita tengok di sini ialah retail space. Okay, sales area. Sales area itu sendiri ada input yang kita perlu masukkan. Berapa orang kita anggap ada dalam tu, berapa penggunaan lampu yang bagaimana, terang atau tidak, berapa lux yang kita perlukan, dan juga tahap suhu di dalam bilik itu sendiri. Berapakah yang diperlukan? Kalau kita rujuk pada MS1525, suhu yang dicadangkan ialah 24 plus minus 1. Kalau tak silap saya lah. Jadi itu semua kita boleh predict dengan energy modeling. Okey, kemudian kita cakap tentang energy modeling, saya boleh katakan banyak software-software yang digunakan di dunia ni tentang bagaimana untuk buat modeling. Tapi yang saya rasa fokus kepada building sendiri dan juga komponen-komponen dalam building itu ialah IES dan IESPE. Dan saya dapat tahu daripada pihak KKTM, software ini dah ada di KKTM. Jadi betul ya Cik Moderator? Ya, betul. Ya, kita jadi dua license. Ya, okay. Saya rasa itu sangat bagus sebab ini akan menyediakan pelajar-pelajar bila keluar, benda ni
jadi boleh saya katakan second nature. Sebab benda ini sangat penting untuk seseorang untuk menjadi building energy model. Sebab ISBE ini merangkumi semua. Kita boleh tengok daripada segi lighting, daripada segi airflow, daripada segi air conditioning, dan juga kita boleh buat load calculation itu sendiri. Berapakah load dalam bangunan itu untuk kita size kita punya air conditioning. Dan saya difahamkan, saya rasa solar ini sangat menarik sebab saya ingat di KKTM ada subjek berkaitan dengan solar panel, ya. Betul tak, Cik Moderator? Betul. Kita ada solar panel. Kita ada solar panel dan memang kita tawarkan spesifik khusus yang dinamakan sebagai renewable energy, dan even kita ada solar park. Ya. Kita ada solar park. Itu memang menarik. Saya sebenarnya cemburu dengan pelajar-pelajar KKTM Sri Gading sebab semua benda ini saya tak dapat aksesnya dulu. Jadi saya harap pelajar-pelajar gunakan peluang yang ada ni untuk belajar pada benda ini. Jadi bila cakap pasal solar ini, dengan penggunaan engineering modeling ni, kita boleh sort of predict berapakah berapakah energy electricity yang kita boleh generate. Jadi maybe saya boleh cadangkan untuk penambahbaikan seterusnya, Cik Moderator, mungkin kita boleh buat perbandingan case study antara real case solar park di KKTM Sri Gading dan juga simulasi dalam ISBE. Betul. Saya rasa untuk mungkin hadir ISBE software, dynamic software, dynamic analysis, dynamic software. Ya, betul. Jadi saya rasa kongsian saya setakat itu saja. Baik. Minta maaf kalau agak berterabur sikit. Pertama kali saya melakukan sharing-sharing sebegini. Tak apa. Yang penting ilmunya sangat baik. Jadi kita kira apa yang kita boleh simpulkan daripada perkongsian Cik Muhammad Afiq bin Nur Adli kita, dalam sesebuah bangunan yang penting yang kita kena tahu adalah bagaimana nak melihat pada apakah bangunan ini menggunakan active system ataupun active approach ataupun passive approach, dan ini akan membawa kita melihat bagaimana pula dari segi application-nya faktor-faktor lain yang kita boleh perhalusi, ya.